ilmu di dalam taman syurga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, diharapkan sekalian hadirin hadirat yang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insya-Allah, untuk tidak melengahkan waktu, sambungan kitab tauhid kita pagi ini, kitab risalah Al-Misbahul Munir, insya-Allah. Muka surat berapa? 30. Dan dikehendaki. Ada yang tak ada kitab lagi? Berapa yang tak ada kitab lagi? Ada yang tak ada kitab? Ada tak? InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Boleh kan? Boleh kan? Nanti orang macam nak buat di tempat dulu tak cukup. Hari ni je. Minggu depan tak ada dah. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jaga niat kita, insya-Allah. Kita belajar kerana Allah, menunaikan kewajipan. Ilmu yang kita belajar ni ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari, bukan fardu kifayah, ni fardu ain. Wajib setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf belajar ilmu tauhid. Yang mana peranan ilmu ni nak memperkenalkan kita siapa Allah Ta'ala. Ilmu yang nak mendidik, mengajar, menerangkan kepada kita siapakah Tuhan. Ilmu nak mengenal Tuhan, ilmu nak mengenal Tuhan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mestilah sebagai seorang hamba mesti mengenal Tuhan terlebih dahulu sebelum dia mengabdikan diri. Kerana pengabdian diri seseorang itu kepada Tuhan kembali kepada sejauh mana pengenalan hamba itu kepada Tuhan. Bagaimana hamba nak berkhidmat kepada Tuhan yang dia tak kenal. Jadi ibadat-ibadat ni bermaksud khidmat gitu. Nak berkhidmat kepada Allah, nak mentaati perintah Allah, nak mengikut perintah Allah. Bagaimana untuk kita menjadi hamba yang sebenar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan sekiranya Tuhan itu sendiri kita tidak kenal. Jadi kata ulama, ilmu tauhid ataupun mengenal Allah Ta'ala itu merupakan dasar, merupakan asas, merupakan dasar, merupakan tunjang di dalam apa sahaja ibadah yang dilaksanakan oleh hamba. Maka apabila rosak dasarnya ini, maka rosaklah yang lain-lain. Dengan sebab itu wajib kita memastikan, wajib setiap kita memastikan pegangan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul seperti yang diajar, yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab ni dia akan ajar kita, dia akan bimbing kita, dia akan tunjukkan kepada kita
bagaimana ataupun apakah yang dikehendaki dengan pegangan dan kepercayaan yang betul terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Cuma kaedahnya berbeza, tapi maksudnya sama, kaedah dia lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang Tuhan kepada para sahabat, tapi bukan dengan kaedah pengajian sifat 20. Cuma sifat 20 ni merupakan kaedah yang ulama buat untuk memudahkan kita mengerti dan memahami bagaimanakah akidah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bandingannya kita mengaji Iqra, kita mengaji Muqaddam, yang mana Iqra dan Muqaddam itu adalah kaedah bagaimana untuk menyebutkan huruf-huruf Quran, membaca Al-Quran dengan bacaan yang tepat, bacaan yang betul. Sedangkan Nabi SAW tidak mengajar kepada sahabat Iqra. Nabi tidak mengajarkan Muqaddam kepada para sahabat. Maka ulama menerbitkan ilmu kaedah bagaimana untuk mendidik kita, membimbing kita supaya boleh menyebut huruf-huruf Al-Quran, membaca Al-Quran dengan betul. Cuma kaedahnya berbeza, tapi tujuan maksudnya sama, supaya membaca Quran dengan betul. Ini sifat 20 supaya memiliki akidah yang betul. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 30, perenggan kedua. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas mukallaf, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah dalil yang ijmali. Ni kira macam ayat tergantung hidup tengah-tengah. Kita ambil daripada awal, maksudnya begini. Jadi asalnya begini kata musannif, wajib bagi tiap-tiap mukallaf mengetahui, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, memahami apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap mukallaf. Apa maksud mukallaf? Orang yang diberatkan hukum Allah. Ada berapa syarat dia mukallaf? Ada 4 syarat. Yang pertamanya berakal, yang kedua baligh, yang ketiga sampai seruan agama, yang keempat boleh mendengar atau boleh melihat. Jadi mana-mana hamba Allah, mana-mana manusia yang ada 4 perkara ini, dia dipanggil mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah, orang yang terikat dengan undang-undang Allah. Ke mana dia pergi, di mana masa dia berada, dia tetap terikat dengan hukum hakam Allah. Itu mukallaf. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf tadi, sama ada laki-laki ataupun perempuan, sama ada di bangsa Melayu, di bangsa Cina, di bangsa India, tak peduli apa bangsa. Apabila dia ada 4 syarat ni, nama dia mukallaf. Melayu yang mukallaf, India yang mukallaf, Cina yang mukallaf, orang putih yang mukallaf, orang Arab yang mukallaf, orang yang beratkan hukum Allah. Jadi tiap-tiap mukallaf tu wajib, dulu kata musannif, dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus, yang dinamakan dia dengan tuntutan fardu ain, ialah mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ni fardu ain, kewajipan atas tiap-tiap individu yang bukan daripada raja sampailah yang paling bawah sekali. Daripada raja sampai yang paling bawah sekali. Asalkan dia mukallaf, dia wajib mengenal
wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna barang siapa yang tidak mengenal Allah, hukumnya berdosa kerana meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib hukumnya apa? Haram. Meninggalkan perkara yang wajib hukumnya haram. Sembahyang wajib, bila ditinggalkan haram. Ini ilmu fardu ain, bila ditinggalkan haram. Duduk dalam haram tu, selama mana tak belajar, selama tu duduk dalam dosa haram tadi. 10 tahun tak mengaji fardu ain, 10 tahun duk pikul dosa haram tadi. 15 tahun tak mengaji fardu ain, 15 tahun pikul dosa haram. Itu bertuah orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah bagi taufik menuntut ilmu, bertuah dah. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikehendak dan mengenal Rasul. Wajib mengenal Allah dan wajib mengenal Rasul. Baik, apa yang dimaksudkan mengenal Allah? Apa yang dimaksudkan mengenal Rasul? Adakah mengenal Allah itu bermaksud kita mengetahui tiada Tuhan melainkan Allah? Adakah itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah? Bukan. Ataupun adakah yang dimaksudkan dengan mengenal Allah itu ialah kita mengetahui Tuhan itu namanya Allah, Tuhan itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, ataupun kita menghafal Asmaul Husna? Adakah itu yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan mengenal Allah yang menjadi fardu ain tadi? Jawabnya tidak, bukan. Bukan mengenal Allah itu bermaksud kita tahu Allah itu Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan selain Allah, ataupun Allah itu namanya yang lain Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Dan mengenal Rasul, apa yang dimaksudkan mengenal Rasul? Adakah semata-mata dengan kita mengetahui Rasul itu namanya Muhammad bin Abdullah? Bukan. Jadi sini musannif nak terangkan, dan dikehendaki dengan mengenal itu, maksud yang dikehendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu ialah mana? Mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Itu maksud mengenal Allah. Apa maksud mengenal Allah Ta'ala tadi? Mengetahui serta hatinya mengaku putus. Mengaku putus ni maknanya yakin sungguh-sungguh dalam hati, percaya sungguh-sungguh dalam hati, terima sungguh-sungguh dalam hati apakah perkara yang tentu sungguh bagi Allah, sifat yang mesti ada pada Tuhan. Apa dia? Apakah sifat-sifat yang mesti ada pada Tuhan yang bernama Allah? Apa sifat dia? Apa sifat dia? Yang telah dimuafakat oleh ulama. Apa dia? Itu yang dimaksudkan mengenal Tuhan. Jadi soalannya sekarang, kita dah tahu belum? Dah tahu belum apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah? Bila sebut Allah, apa sifat dia? Dah tahu ke belum? Kalau belum, maknanya belum lepas lagi tuntutan tadi. Mesti kena tahu sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah. Dalam kitab siap dah, dalam kitab ni semua ada dah. Kita cuma tinggal nak mengaji. Nak mengaji betul-betul istiqamah. Kena tahu lah. Kena tahu. Nak tahu tu dengan mana cara nak tahu? Kena belajar lah. Pada adatnya gitu kan. Sebab kalau tak belajar pada adatnya tak tahu. Ilmu dunia pun macam tu. Ilmu dunia pun macam tu. Tak belajar mengira, taknya pandai mengira. Kena mengaji, kena belajar, kena usaha maksudnya.
berusaha mengaji, bersungguh-sungguh mengaji, kena korbankan masa, kena bagikan waktu, kena korbankan kepentingan diri, masa rehat, begitu. Kalau tak boleh, nak kena uzlah, mengasingkan diri daripada makhluk, baru kita boleh mengaji, baru boleh belajar. Jadi nak kena belajar sebab nak tahu apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah tu ada berapa ada 20 kata ulama, ataupun ada 13. Apa dia? Bagian kena tahu. Dan perkara yang mustahil, segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apakah perkara yang wajib bagi Allah? Kena tahu. Perkara yang wajib, maknanya yang mesti ada pada Tuhan, kena tahu. Kenapa kena tahu ni? Supaya kita boleh mengiktikadkan di dalam hati akan sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah tadi. Kita kena tahu supaya nak iktikad, nak pegang dalam hati. Kalau kita tak tahu 10 perkara ni, maknanya kita tidak akan iktikad dalam hati. Nampak tak? Kena tahu 10, kena tahu 20 perkara tu supaya nak dipegang dalam hati tu, satu persatu. Jadi kalau kita tak nak belajar, kalau kita tak nak mengaji, kita tak tahu 20 tadi. Jadi apa yang nak dipegang? Apa yang nak dipegang dalam hati kalau kita sendiri tak tahu apa sifat Tuhan? Sifat Tuhan tu apa benda? Kita tak tahu. Jadi apa yang nak dipegang? Sedangkan wajib ada pegangan dalam hati terhadap Allah. Sekarang ni kita tak ada maklumat tentang Allah. Tak ada maklumat tentang Allah. Yang kita tahu Allah tu Tuhan. Namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nak kena tahu 20 tadi sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah, kena tahu satu persatu dengan huraian, bukan hafalan, dengan huraian. Huraikan satu-satu sehingga kita faham, sehingga kita mengenal dan memahami dan boleh membezakan di antara sifat Allah dengan sifat makhluk, supaya kita boleh beza, sampai boleh beza. Oh, ini maksud ada Allah, oh ini maksud ada makhluk, oh ini maksud sedia kala Allah, ini maksud sedia kala makhluk, sehingga boleh beza. Itu yang berhajat kepada mengetahui secara tafsir. Tafsir mana? Hurai, perinci, kena terangkan, kena huraikan supaya jelas, supaya tidak ada kesamaran, yang sehingga tidak ada kekeliruan di antara sifat Tuhan dan sifat makhluk. Itu sebab kenapa kena mengaji secara tafsir, supaya terang, nyata, jelas, sehingga terangkat kesamaran dan keraguan di dalam hati kita di antara sifat Tuhan dan sifat makhluk. Kalau orang tanya kenapa nak kena mengaji secara tafsir, apa maksud tafsir? Hurai satu persatu. Sebanyak berapa? 20. Adakah sifat Tuhan itu 20 sahaja? Tidak. Sifat kesempurnaan Allah tidak terhitung banyaknya. Cuma yang 20 itu yang diwajibkan belajar secara tafsir satu persatu. Bukan semua. 20. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Apa pula sifat yang mustahil bagi Allah? Sifat yang mesti ada pada Allah apa? Kena tahu. Apakah sifat yang mustahil bagi Allah? Sifat yang bukan sifat Allah, sifat yang tak layak bagi Allah, sifat yang tak boleh ada pada Allah. Apa dia? Kena tahu. Kita kena tahu, wajib kena kenal sifat-sifat mustahil bagi Allah tadi. Kenapa kita perlu tahu? Sedangkan itu bukan sifat Tuhan. Kenapa kita nak kena tahu? Supaya kita boleh menafikan, supaya kita boleh menjaga akidah, menjaga hati kita. Jangan sekali-kali diambil sifat-sifat mustahil tersebut dan dipakaikan pada
Allah. Jadi kena tahu ada berapa sifat mustahil bagi Tuhan, kena tahu satu persatu supaya kita boleh mengawasi hati kita, akidah kita. Jangan disifatkan Allah dengan salah satu daripada sifat-sifat yang mustahil tadi. Jadi kita kena kenal, kena kenal, kena tahu, bukan nak diiktikadkan pada Allah supaya nak menjaga akidah. Jangan diletakkan sifat itu pada Allah, kerana akibatnya barang siapa yang mengambil satu sifat mustahil diletakkan pada Allah, maka merosakkan akidah, merosakkan syahadah dia tu. Akan terbatallah la ilaha illallah, terbatal syahadah dia apabila mengambil salah satu daripada sifat mustahil diletakkan pada Allah. Sifat mustahil tu banyak. Sifat mustahil bagi Allah ni banyak, tidak terhitung. Lawan bagi yang wajib. Kalau yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20. Yang wajib tidak terhitung, maka yang mustahil juga tidak terhitung. Jadi kita kena tahu. Dalam banyak-banyak sifat mustahil tadi kita kena tahu supaya kita boleh berhati-hati. Jangan diletakkan walau satu pun sifat mustahil itu pada Allah. Jangan. Walaupun satu, jangan. Jangan. Walaupun satu, tak boleh. Tak boleh. Contohnya dalam hati seseorang itu, dia mengiktikadkan Allah Ta'ala bersifat dengan maha sempurna, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tiba-tiba dia ambil satu saja sifat kekurangan, diletakkan pada Allah. Contoh, dia mengatakan Allah itu seperti makhluk. Maka murtad dah dia. Faham tak? Walaupun dia ikut Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dia ambil satu je sifat kekurangan diletakkan pada Allah. Ataupun contoh dikata begini, Allah tidak tahu perkara yang akan datang. Jadi kafir lah. Nampak tak? Ataupun dikata Allah itu bertempat. Rosaklah akidah dia. Jadi akidah ni dia tak boleh campur macam rojak, tuan-tuan. Dia tak boleh campur macam rojak. Campur satu aja iktikad yang sesat, dia jadi kufur terus. Tidak ada maaf bagimu. Sebab tu jangan main-main. Jangan main-main dalam bab akidah ni, jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Kena mengaji sungguh-sungguh. Moga Allah bukakan pintu-pintu kefahaman bagi diri kita. Amin ya Rabb. Dan apakah sifat yang harus bagi Allah? Apa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala? Itulah yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Jadi kita tanya diri kita masing-masing. Maknanya kita tanya diri kita masing-masing, adakah aku dah tahu segala sifat yang wajib bagi Allah, segala sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah? Adakah aku dah belajar? Adakah aku dah tahu? Jawabnya belum tahu, belum belajar. Maka wajiblah belajar. Kalau dah belajar pula, dah faham semua ke belum? Belum. Wajib belajar lagi, tak boleh pencen. Faham? Tak boleh pencen. Tak boleh pencen. Kena mengaji sampai orang mengajikan kita. Kena mengaji sampai orang mengajikan. Baik. Kemudian, adakah cukup sekadar tu? Tak cukup. Kena tahu dalil. Dalil pun kena tahu. Bukti. Mana bukti kita yakin Allah tu ada? Mana dalil? Ada Allah Ta'ala tu, mana dalil? Kita nak menghukumkan Allah itu mesti ada Tuhan, tidak semudah seperti kita menghukumkan contohnya setiap benda ada tempat. Betul tak? Setiap benda ada tempat. Setiap benda wajib, yakni mesti bertempat. Betul tak? Nak ada dalil tak? Tak payah dalil. Tak payah dalil. Benda mudah. Setiap benda wajib bertempat. Wajib bertempat, mesti bertempat, tak payah dalil. Sebab benda mudah. Orang panggil wajib akli yang daruri. Wajib akli yang daruri.
perkara yang dihukumkan dengan akal, dengan mesti, dengan daruri, dengan mudah. Tak payah nak dalil-dalil. Setiap benda bertempat. Semua kita tengok dengan mata kita. Setiap benda mesti bertempat. Tapi bila nak sebut Allah itu wajib ada, ini bukan perkara mudah, tuan-tuan. Ini bukan mudah. Sebab tak boleh tengok Tuhan tu. Jadi macam mana kita mengiktikad mesti ada Allah? Mana bukti? Yang kita percaya, yang kita pegang Tuhan tu mesti ada, mana bukti? Tapi dah tu yang ramai-ramai duk kata macam tu tu. Ramai-ramai kalau tanya orang percaya tak ada Allah, percaya mestilah ada Allah. Senang aja. Senanglah sebab tiru. Tiru datuk ni. Tiru datuk nenek. Betul? Mana tahu ada Allah. Dulu nenek cakap macam tu, mak cakap macam tu. Bukan dengan bukti dah. Jadi kata ulama tak jadi. Kalau jenis tiru macam tu tak selamat lagi. Mesti kita ada bukti di atas pegangan dan kepercayaan kita bahawasanya Allah itu mesti ada dalilnya, mesti ada bukti yang kita kena tahu, supaya kita terkeluar daripada golongan yang meniru tadi. Orang panggil golongan taklid. Golongan taklid ni tiru. Jadi golongan meniru ni tak selamat. Sebab meniru ni dia ada dua jenis. Satu meniru yang jazam, satu lagi meniru yang taraddud. Pernah meniru tak dulu zaman sekolah dulu? Pernah. Siapa sini tak pernah meniru kat sekolah? Pernah meniru lah. Saya biasa meniru sekolah dulu. Tengok kawan okey. Tapi dalam waktu kita meniru tadi, dalam waktu saya dah buat jawapan tiru orang sebelah tadi, tapi saya masih taraddud, berbolak-balik hati saya. Saya kata kalau last minute sebelum Ketah nak kutip nanti, kalau kawan sebelah ni dia padam jawapan tadi, dia ubah jawapan lain, aku pun akan padam juga. Ini nama meniru yang taraddud, yang tak jazam. Faham tak tu? Maknanya kalau dia ubah, aku akan ubah. Kalau dia tak ubah, aku tak ubah. Kata ulama, golongan taklid yang macam ni kufur. Golongan taklid, iman yang taklid macam ni kufur. Contohnya begini, dia beriktikad Allah Tuhan, tidak ada yang lain, semata-mata meniru orang lain. Contohlah dia tiru nenek moyang dia. Dia beriktikad ada Allah, Muhammad itu Rasul, semata-mata meniru nenek dia, meniru moyang dia. Tapi dalam masa yang sama dalam hatinya taraddud, berbolak-balik, tidak jazam, tak putus. Seandainya dia kata begini, seandainya satu masa nanti kalau ibu bapa diubah kepada pegangan yang lain, nescaya aku akan ubah juga. Kalau ibu bapa aku tak ubah, aku tak akan ubah. Aku tetaplah beriman Allah tu Tuhan, Muhammad tu Rasul. Tapi kalau seandainya di masa-masa akan datang, kalau mereka ubah, nescaya aku pun akan ubah. Kata ulama, golongan yang taklid begini kufur, dia tidak beriman, tak sah, imannya tidak sah. Boleh faham tak tu tuan-tuan? Kalau seandainya dia taklid yang kedua tadi, jazam yang putus, ya sekarang dia mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, semata-mata meniru ibu bapanya, tapi dalam hatinya jazam yang putus. Seandainya ibu bapanya mengubah kepada pegangan yang lain, aku takkan ubah, aku tetap berpegang dengan Allah lah Tuhan, Muhammad Rasul. Kalau seandainya dia masuk dalam golongan meniru yang kedua ni, yang jazam putus tadi, kata ulama, sahlah akidah ni, sah iman dia. Ada pun orang yang beriman dengan Allah beserta dengan dalil-dalil, bukti-bukti yang dia belajar,
bukti-bukti yang dia mengaji, bukti-bukti yang dia fahami daripada dia belajar. Dia tahu buktinya, bukti yang bangsa Quran, bukti yang bangsa akal, dia tahu, dia faham. Kata ulama ini, muafakat ulama tidak mengatakan imannya sah, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan imannya tidak sah. Jadi kita nak mengaji ni kerana kita nak mengeluarkan diri daripada dua kelompok taklid tadi. Kita nak mengaji ni supaya nak mengeluarkan diri kita daripada golongan taklid tadi, menjadi orang yang beriman berdasarkan dalil-dalil yang kita belajar. Ambil tu pun mukadimah kan, mula-mula lagi kelas ni. Dan dikehendaki dengan dalil, baru nak sambung. Takkan tiba-tiba dalil-dalil apa pula ni baru nak sambung. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui. Maksudnya kita orang awam ni kena tahu dalil juga. Dalil makna bukti yang menunjuk. Dalil tu makna apa? Bukti yang menunjukkan di atas pegangan kita. Jadi pegangan kita Allah itu mesti ada. Mana buktinya? Itu dalilnya. Jadi dalil yang kita orang awam ni mesti kena tahu, mesti kena belajar, ialah dalil yang ijmali. Dalil ijmali. Apa maksud dalil ijmali? Ijmali itu makna dalil yang ringkas, dalil yang umum. Dalil ringkas, dalil umum itu makna ijmali. Yaitu dalil yang ijmali, yang reti, bukan rantai. Dalam kitab ni tulis rantai. Orang perempuan suka dengar ni. Rantai bukan rantai ni, rantai bersikal kan. Garis kat bawah tu, jangan cakar, jangan bulat-bulat, jangan jonteng-jonteng. Garis kat bawah tu elok-elok. Tulis nombor 1, tulis nombor 1 kat tepi tu. Mudah-mudahan yang betulnya reti, R-E-T-I, reti ataupun mengerti. Faham. Iaitu dalil yang reti, yang faham, empunyanya bagi dirinya. Makna bukti itu tadi, bila kita belajar, bila ulang-ulang kita belajar, kita tahu inilah dalil ada Allah. Inilah bukti adanya Tuhan. Inilah bukti Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Jadi bila kita belajar, kita mengerti untuk diri kita, kita faham untuk diri kita. Tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu, pada menolakkan segala yang syubhah yang didatangkan ke atasnya, atau pada menolakkan i'tirad ke atasnya. I'tirad tu makna bangkangan. Jadi mudah kita nak kata dalil ijmali ni untuk nak melepaskan tengkuk sendiri je. Nak melepaskan diri nak nolong orang tak boleh. Nak nolong orang tak boleh. Ni nak lepas leher sendiri. Jadi bila kita belajar dalil-dalil tu, kita tahulah bukti adanya Allah begini. Tahu dah kita, tahu dah. Jadi kalau kata Allah tu ada, kita tahu dah bukti tu. Dah belajar dah bukti tu, dah faham dah. Cuma kalau orang tanya, Mamat, cuba terangkan pada saya, mana bukti Tuhan ni ada ni? Dengar kau pergi mengaji kat rumah mengaji tu, kata ada pergi mengaji tauhid. Jadi sebelum aku nak pergi ni, nak test lah kau sikit. Kalau nampak macam berhasil, aku rasa macam nak pergi mengaji juga. Jadi nak tanya sikit lah, apa dalil bukti kata Tuhan tu ada? Mana dalilnya? Mamat pun jawab, dalilnya aku tak ingat. Tapi aku faham.
Aku faham bukti adanya Allah, aku faham dah. Selalu dah ulang-ulang aku faham, reti dah, tapi nak cerita dengan kau ni aku tak pandai. Itu maksud dalil ijma'. Untuk diri sendiri. Kalau kau nak tahu Mamat, kau pergilah mengaji sendiri. Tapi aku nak bagi tahu tempat duduk dah tak ada. Kau bawa lah kursi sendiri. Contoh lah begitu. Itu maksud dalil ijma'. Jadi tugas kita mengaji lah. Mengaji je lah, kita faham lah. Biarlah kita tak boleh cerita dengan orang pun. Biarlah kita tak boleh nak cerita dengan orang pun, tidak-tidak diri kita dah lepas dah. Itu tujuan yang kata ngaji fardu ain, lepaskan fardu ain. Ilmu tauhid itu maksudnya nak lepaskan tengkuk sendiri. Dalam ni semua ada dah, ngaji diulang-ulang. Tapi kena sabarlah. Ada orang cepat dapat, ada orang lambat dapat, ada orang tak dapat. Tak apalah, tak sia-sia tuan-tuan, tak sia-sia. Andai kata tak dapat 5 kali khatam lah, 5 kali ulang, tak dapat, tidak berdosa. Dia tetap mendapat kelebihan, tetap diampunkan oleh Allah, tetap dikasihi oleh Allah, diredai oleh Allah. Allah akan jaga akidah dia, insya-Allah. Jadi jangan kita merasa lemah, rasa down sebab tak faham. Jangan. Allah yang bagi faham. Kita wajib berusaha dan berikhtiar. Dah usaha sungguh-sungguh tak faham, itu urusan Allah. Allah yang memberi faham, bukan guru yang memberi faham. Kalau guru yang memberi faham, tak payah mengaji sampai 1 jam lebih. Datang, bacakan air, kakak minum seorang sikit, habislah. Betul. Hari ni muka surat 30 sampai 31. Betul. Minum seorang sikit. Minum, faham semua, dah balik. Kan kecepat kelas kita. Ni dah. Usaha terangkan, usaha buat contoh begini begitu, tuan-tuan pula usaha fikir, usaha catat, usaha tulis. Faham? Tak faham, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tetap dapat kelebihan. Tak ada istilah rugi ataupun sia-sia kalau mengaji tak faham. Dah. Tetap beruntung. Tetap beruntung. Itu maksud dalil ijmali tadi. Jadi untuk kita nak faham sendiri je. Tapi nak menolakkan syubhah, kalau kesamaran datang pada kita, kita tak boleh nak terangkan. Ataupun kalau ada orang bangkang kita, kita tak boleh lawan. Itu maksud dalil ijmali. Adapun dalil tafsil itu, adapun dalil tafsili, jadi dalil ni ada 2. Satu dalil ijmali, satu dalil tafsili. Dalil ijmali makna tadi itulah dalil secara ringkas, secara borong untuk kita faham diri sendiri saja. Adapun dalil tafsil, iaitu dalil yakni bukti yang reti, sama juga tu tu salah cetak tu juga tu. Yakni dalil yang reti, dalil yang faham empunyanya. Makna tuan empunya diri tadi reti, bagi dirinya pun reti, dan kuasa, yakni mampu. Kuasa itu mana? Mampu pada menghuraikan segala syubhah. Kalau datang kepada dia kesamaran, syubhah makna kesamaran, dia boleh huraikan hingga hilang kesamaran tu. Kalau ada kesamaran, dia boleh hurai, hilang kesamaran dah. Orang daripada kesamaran, hilang kesamaran, dia boleh huraikan, dia boleh terangkan. Dan segala i'tirad ke atasnya, kalau ada bangkangan-bangkangan yang datang kepada dia, dia boleh huraikan juga, dia boleh jawab bangkangan-bangkangan tadi tu. Bangkangan-bangkangan ke atasnya dia boleh hurai, dia boleh jawab.
maka iaitu dalil tafsil. Jaga domain iaitu tu. Dan maka iaitu dalil tafsil fardu kifayah. Cukup seorang tahu, yang lain tak payah. Itu dalil fardu kifayah lah. Fardu kifayah ni bila orang dalam qaryah tu, contohnya dalam jarak masafatul qasri, ada yang alim, ada yang mahir, ada yang pandai dalil-dalil fardu, dalil-dalil tafsir tadi tu, kita tak pandai, tak berdosa. Cukup ada seorang tahu, yang lain semua tak berdosa. Itu maksud dalil fardu kifayah. Samalah macam ilmu fardu kifayah tu. Ilmu tafsir fardu kifayah, ilmu hadis fardu kifayah, ilmu sirah fardu kifayah. Banyak fardu kifayah. Maknanya selain daripada itulah, selain daripada tauhid, selain daripada tasawuf, selain daripada fiqh, selain daripada tajwid, selain daripada 4 ilmu ni, yang lain tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Orang lain pandai, kita tak pandai pun tak ada masalah, tak berdosa. Tapi kalau fardu ain ni tadi, sejuta orang pandai, kita seorang je tak pandai lagi, tetap berdosa. Itu fardu ain. Jaga-jaga kita orang akhir zaman ni mengaji biar betul. Jangan salah cari ilmu. Jangan salah menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu bagus dah, tapi kalau salah ilmu yang dipelajari, dia jadi tak bagus juga, tak kesampaian juga, nanti rosak juga amalnya. Tak kesampaian, nanti maksud ibadat tak sampai. Maksud kita beribadat ni nak Allah terima, nak Allah redha. Tapi kalau salah cara belajar, takkan sampai maksud. Tak sampai maksud nanti. Siapa telefon? Saya punya kan? Ada bunyi telefon. Baik, faham dulu kan fardu ain dulu kan fardu ain. Ada masa lapang, barulah tambah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jangan duk pergi kejar fardu kifayah, tinggal fardu ain. Jangan. Tu tertipu dengan syaitan. Itu cara syaitan menipu. Di antara cara syaitan menipu, memasang jerangkap, iaitu mana? Dia mengajak kita membuat amalan-amalan yang tertentu, supaya kita tertinggal ataupun terlupa daripada membuat amalan yang lebih penting. Dia ajak kita belajar fardu kifayah, supaya kita meninggalkan fardu ain. Jaga-jaga tu, ramai terkena. Kita selalu nasihat, tapi terpulanglah. Nak pakai, tak nak pakai, terpulanglah. Kita dah bagi tahu. Tapi kalau buat kerah kepala ke, itu tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab sendiri. Kita dah nasihat, tapi kalau tak nak pakai, terpulang. Tauhid tak mengaji, pergi kejar tafsir dulu. Tauhid tak mengaji, pergi kejar hadis dulu. Habislah. Bahaya tuan-tuan. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Jangan kata tak bahaya. Ibadat ni bahaya. Perjalanan ibadat ni bahaya tuan-tuan. Imam Ghazali kata perjalanan yang sangat berbahaya, perjalanan yang sangat dalam, perjalanan yang sangat rumit, perjalanan yang sangat menggerunkan, menakutkan, kerana terlalu banyak musuh, terlalu banyak perangkap, terlalu banyak jerangkap yang merosakkan, yang meragut, yang memusnahkan, yang membinasakan itu tersembunyi. Jadi kalau kita tak nak dengar nasihat orang yang nampak, kita buat kerah kepala kita juga, garanti takkan sampai ke penghujung. Takkan sampai penghujung.
dia jadi syok sendiri je, berasa macam betul berjalan tu, rupanya duduk di jalan yang menyesatkan diri dia tanpa dia sedar. Sebab tu kena dengar cakap tuk guru, jangan degil. Sebab ada nak murid je nikah kepala dia. Dia kata tu anak murid kah kepala nama dia. Macam mana? Sebab tu tak dapat berkah kah kepala. Tak ada adab lah tu nama dia. Tidak beradab dengan guru, tak hormat guru, tak yakin. Dia tak yakin yang guru tu boleh membimbing dia. Dia kalau yakin dia akan tahan. Bila sifat ada dalam hati dia ego, dia merasa lebih betul daripada guru, berhenti pergi cari guru lain. Pergi cari guru lain. Cari guru lain. Tak ada faedah. Duk mengaji dengan guru, nadah kitab dengan guru yang hati kita sendiri pun tak yakin dengan guru. Buang masa je. Pergi mengaji, cari guru lain. Sebab orang panggil dia anak murid yang tidak beradab dengan guru dia. Walaupun guru tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui hatinya dengan guru tadi macam mana. Baik. Kemudian ada pun dalil tafsir, iaitu dalil yang reti empunya bagi dirinya dan kuasa menguraikan segala syubhat dan segala i'tirad ke atasnya, maka iaitu fardu kifayah. Wajib yakni wajib pada syarak, pada tiap-tiap masafatul qasri, yakni perjalanan yang harus qasar, perjalanan yang kita boleh meringkaskan solat. Sejauh mana? Berapa kilometer? 80, 85, 90 jadi seluah tu persegi tu mesti ada ada seorang yang mengetahui akan dia. Dalam seluah tu mesti ada seorang yang alim dalam ilmu tauhid ni, mesti ada seorang yang alim dalam ilmu tauhid. Nak melepaskan tuntutan fardu kifayah tadi. Maka jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsili itu, yakni dalam lingkungan tadi tu, dalam lingkungan 80 km persegi tadi, tak ada seorang pun yang alim, yang tahu, yang faham dalil tafsili tadi, berdosa semuanya. Semua dosa. Kena pakak pikul dosa masing-masing. Kena pikul dosa seorang sikit. Jadi pada ketika itu wajib semua mengaji bersungguh-sungguh sehingga menghasilkan seorang yang mengerti dalil tafsiri tadi. Faham tak tu? Sebab tu kita ni bertuah tuan-tuan. Bila keliling kelalang kita, kampung kita ataupun Korea sebelah ke, ada orang alim, patut kena ucap terima kasih lalu. Sebab apa tu? Sebab dia, kita, laki kita, bini kita, anak-anak kita gugur dosa. Patut terima kasih. Bukan buat musuh, faham? Ni terima kasih pun tidak, buat musuh pula. Buat musuh dengan orang alim dah. Padahal kau tak tahu asbab dia itulah kau tak berdosa. Ni buat musuh dengan orang alim. Ataupun bila ada orang-orang nak hantar anak-anak belajar agama, bagi semangat, bagi sokongan, bukan jadi jarum iblis. Faham? Jadi jarum iblis. Buat apa kau hantar anak kau belajar agama? Apa dia nak makan besok? Tak kahwin lah, jawab ni anak kau. Dia tak tahu pak lebay bini 4 orang dia tak tahu. Risau nak masalah rezeki. Dah, bukan apa kita marah ni, jenis syaitan ni, jenis iblis ni. Dia selalu
menyebabkan orang lain ragu-ragu nak hantar anak dia belajar. Kadang mak bapak dia berlawan tu nak hantar anak dia mengaji tu, memang banyak halangan, dugaan, cabaran. Dia datang duk cocok, ambillah balik anak engkau. Buat apa kau nak belajar, hantar anak engkau belajar agama, besok apa nak jadi budak tu akan datang. Ada jenis iblis lah tu. Na'udzubillah min. Patut bagi sokongan. Kita ni sekarang ni boleh tompang guru-guru yang ada. Cucu cicit kita besok tu nak tompang siapa pula? Jangan pentingkan diri sendiri. Kita ni bukan hidup lama. Dan tok-tok guru yang ada pada masa ni pun bukan hidup lama, mati juga semuanya. Jadi macam mana, apa nasib anak-anak kita, cucu-cucu kita besok? Siapa yang kita harap nak bimbing mereka? Sebab tu kalau ada sesaudara hantar anak dia belajar, bagi sokongan. Tak semestinya bagi duit, bagi sokongan, bagi garakan. Bagus, Alhamdulillah, aku doakan moga-moga anak kau berjaya jadi alim ulama. Mudah-mudahan nanti anak cucu cicit aku boleh numpang. Patut macam tu. Ni dah, kau ambil balik anak kau tu. Aku nak makan besok. Dulu kita ada orang tanya, kau makan apa? Makan pasir lah. Aku tampak aku makan pasir. Dia tanya kita, kau bagi makan anak kau apa? Makan pasir lah. Apa pula? Kita beranjak. Ya ke? Sebab tu kalau ada orang hantar nak mengaji, bagi sokongan. Sebab nanti anak bini kita, cucu cicit kita boleh tompang. Bagi boleh tompang. Ini nak jadi jarum iblis. Dia yakin ilmu akademik tu yang memberi rezeki. Hati-hati, takut rosak akidah. Baik, dosa semuanya. Ini tauhid. Yang fiqh cerita lain, tuan-tuan. Yang fiqh cerita lain pula. Mesti ada yang melepaskan fardu kifayah, yang ilmu fiqhnya, yang tasawufnya lain, yang tajwidnya lain. Sebab tu bertuah kalau kita kat kampung kita ada alim ulama yang mahir pelbagai ilmu tu, alhamdulillah. Kita lepas dosa. Anak bini kita lepas dosa, cucu cicit kita lepas dosa. Tu bermula segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Maksud wajib bagi Allah Ta'ala di sini, wajib pada akal itu. Wajib bagi Allah yang ni wajib pada akal. Kena tulis tu, wajib pada akal tu. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni wajib pada akal. Nak membezakan dengan wajib pada syarak tu. Sebab wajib pada syarak maknanya lain. Ini wajib pada akal, iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada pada Allah. Itu maksud wajib pada akal tu tadi. Yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ni perkataan yang wajib yang kedua ni. Ini wajib pada syarak ni. Wajib syarak tu. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf tu wajib syarak. Tulis wajib pada syarak. Ada beza tu. Wajib pada syarak apa? Perkara yang Allah tuntut ke atas diri kita. Itu wajib pada syarak. Yang tadi wajib pada akal, iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada pada Allah. Itu wajib pada akal. Yang kedua ni tadi, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itu mana wajib syarak? Wajib syarak. Jadi yang wajib yakni pada syarak, atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka. Hati mukallaf tadi tu amat banyak, yakni perkara-perkara yang wajib kita i'tiqadkan mesti ada pada Allah tu amat banyak. Sesuatu perkara yang mesti ada pada Allah tu, yang mesti kita i'tiqadkan dalam hati ni amat banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan 20, amat banyak. Tidak dihingga akan dia, tak boleh nak kira akan dia,
melainkan Allah. Yakni Allah saja yang tahu berapa banyak sifat-sifat yang wajib bagi diri dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib yang ada pada zat dia tu, ada berapa banyak, dia sahaja yang mengetahui. Adapun selain daripada Allah tidak mengetahui. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu tiap-tiap mukallaf wajib mengaku dengan sungguh semuanya itu bagi Allah Ta'ala. Ini namanya beriman secara ijmal. Wajib sekarang ni, contohnya kalau ada di antara kita yang tak tahu lagi, sekarang ni wajib mengiktikadkan dalam hati. Sekarang wajib membenarkan dalam hati, wajib menyungguhkan di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak dengan zat dia. Wajib i'tikad sekarang ni. Allah wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengan zatnya. Itu namanya beriman secara ijmal. Kalau tak ada lagi, wajib i'tikad begitu. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Makna lawan bagi perkara yang wajib dipanggil perkara yang mustahil. Perkara yang wajib pada akal tadi bermaksud apa? Perkara yang mesti ada. Itu maksud wajib pada akal. Perkara yang mesti ada, tak boleh tiada. Wajib akli namanya. Perkara yang mesti ada, tak boleh tiada. Itu wajib akli. Lawan dia mustahil akli. Bila sebut mustahil akli, perkara yang mesti tiada. Perkara yang mesti tu mustahil. Tulis jangan angguk-angguk je. Angguk-angguk, giling-giling. Nanti kan lupa kan. Tulis seburuk-buruk tulisan, sekuat-kuat ingatan. Jangan malas nulis. Beli pen mahal-mahal, kita nak nulis, buat korek hidung buat apa? Tulis. Setiap tulisan kita tu jadi saksi. Setiap tulisan itu kebaikan, kebajikan loh, semua tu jangan main-main. Tulis. Ini kitab macam keluar daripada kilang. Macam tu beli, macam tu yalah. Bersih je. Sayang, dia kata sayang lah. Sayang apa? Catat tulis. Nanti dah bila dah satu masa besok dah alim, tengok balik. Macam ni dulu bebalnya tu dulu. Sekarang pun bebal juga. Jangan perasan pula alim duk tengok tu jadi sekolah itu. Tengok tak apalah. So besok cucu kita, bila kita dah meninggal besok, tengok cucu buka kitab, sungguhlah moyang ni mengaji dulu. Bukan kaling-kaling ni. Ni moyang bukan kaling-kaling. Subhanallah, penuh dobit kitab. Cucu pun naik semangat, nak mengaji ke macam tu. Ni cucu tengok kitab ni bila beli ni. Arwah moyang punya, tapi tak ada tulis pun. Tak pakai bangkali kitab ni. Ni mesti moyang ni dulu beli kitab tu tak bawa pergi mengaji ke apa ni moyang. Cucu itu. Baik, tulis, jangan malas. Bersungguh bukan nak nunjuk orang.
tunjuk ke Allah kita bersungguh. Barang siapa bersungguh, Allah akan bagi pertolongan. Walladzina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh kepada kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri pertolongan, kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Tapi untuk siapa tadi? Yang bersungguh-sungguh. Yang tak bersungguh tak dapat. Jadi siapa nakkan pertolongan Allah, kena bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh bertaubat, bersungguh-sungguh bersihkan hati, bersungguh-sungguh beramal soleh. InsyaAllah Allah akan bagi pertolongan. Bila dah datang pertolongan Allah, seberat apa pun jadi ringan, sepayah apa pun jadi mudah. Kalau sebelum tu tak faham, bila Allah bagi pertolongan, mudah banget. Baik. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil, yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu, dengan tentu tidak semuanya itu pun amat banyak juga. Yakni perkara yang mustahil bagi Allah pun banyak. Perkara yang mustahil makna perkara yang mesti tidak ada pada Allah, yang tak boleh ada, yang tak boleh diterima pada akal ada pada Allah, sangat banyak. Perkara yang tak masuk di akal kita pada Allah pun banyak, tak terhitung. Tetapi meskipun tak terhitung banyaknya, tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu 20 sifat. Baik, jadi i'tiqad secara ijmal begini. Yang kedua, wajib kita beriman bahawasanya Maha suci zat Allah dari sebarang jenis sifat kekurangan. Mesti ada dalam hati kita, mesti i'tiqad begitu. Maha suci zat Allah dari sebarang jenis sifat kekurangan. Itu beriman secara ijmal. Maha suci zat Allah, yakni tidak ada sekali-kali pada zat Allah Ta'ala itu sebarang jenis sifat kekurangan. Maha suci zat Allah. Itu beriman secara tafsir, menafikan segala kekurangan itu pada zat Allah. Tidak ada sekali-kali kekurangan pada zat Allah, walaupun satu. Mustahil ada walau satu pun sifat kekurangan pada Allah. Tidak layak nak dipanggil Tuhan kalau ada walau satu kekurangan. Itu tak boleh panggil Tuhan, tak layak nak jadi Tuhan. Kerana Tuhan itu dia maha sempurna, maha sempurna. Jadi 20 sifat. 20 sifat. Mahu tak mahu, suka tak suka, susah tak susah, payah tak payah, kena belajar 20 sifat ni. Dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu sebanyak 20 sifat. 20 sifat lah, tak banyak pun, 20 je. 20 je. Tak banyak pun. Dan lawan pula 20, yakni lawan bagi sifat yang wajib tu pula 20. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Serta dalil-dalil. Mana dalil ijmali tadi tu? Makna 20 sifat tu kita kena belajar dan kena tahu bukti dia yang ijmali tadi. Jangan risau. Bukan disuruh cari sendiri dalil-dalil tu. Dah ada dah dalam kitab ni. Semua dah siap. Ulama dah siap susun elok dah. Dah tolong nanakkan, dah tolong masakkan gulai, dah bubuh dalam pinggan, nak tolong suapkan aja dalam mulut kita. Kalau kita tak nak buka mulut, tak tahulah. Ibaratnya dah siap, main buka. Buka tak nak. Tak nak sudah. Maksudnya macam tu. Tak rapik nak nolong. Dia tak suruh kita cari sendiri dalam Quran, dalam hadis. Tahu kalau suruh kita cari mati hidup semula pun takkan jumpa.
Jadi ulama dah siap tolong carikan, dah tolong kutipkan, carikan, dah tolong masakkan, nanakkan, dah siap gaul baik-baik. Ya Allah ya Karim. Mari buka mulut ni, nak bagi makan ni. Sombong ikut engkau lah. Lapar lah engkau. Engkau lah yang kebulu. Kena makan lah. Ulama dah siap dah. Nak suruh kita makan je pun tak nak juga. Dah nak buat macam mana? Baik. Jadi 20 dengan dalil-dalil pula. 20 serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Tiap-tiap satu tu mesti ada dalilnya. Mana bukti ada Allah, mana bukti sediakala Allah, mana bukti kekal Allah, mana bukti Allah tak serupa dengan makhluk. Kena tahu bukti tu, kena belajar sampai faham. Dah faham tak apa dah, faham pada doa. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya. Nampak tak tu? Jadi sifat 20 ni yang wajib dipelajari ni, yang kata wajib atas tiap-tiap mukallaf wajib belajar 20 sifat ini secara tafsir satu persatu adalah daripada ijma' ulama, bukan daripada dalil Quran yang terang nyata ataupun hadis yang terang nyata. Daripada ijma' ulama, permuafakatan ulama. Contohlah tuan-tuan ni semua mujtahid mutlak semuanya, mahir pelbagai jenis ilmu di dalam agama Islam, mahir semua. Jadi ibaratnya macam tuan-tuan ni macam taraf ilmunya macam taraf imam yang 4 tu lah. Konon-konon. Jadi tuan-tuan ni yang ilmunya setaraf macam Imam Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i tadi, kita ni tuan-tuan ni pakat berbincang apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian pakat berbincang, maka keluar satu keputusan. Apa di keputusan tadi? Wajiblah kena belajar 20 sifat ini. Jadi wajib belajar 20 sifat Tuhan ini secara tafsir itu adalah keputusan yang dah dibuat oleh sebulat suara alim ulama mujtahid mutlak tadi. Faham tak? Itu ijma' ulama tadi. Bukan ijma' ulama ni pandai-pandai ambil buah pikiran mereka membelakangkan Quran dan hadis, bukan. Mereka mengeluarkan hukum daripada yang difaham daripada Quran dan hadis, kerana tak semua benda disebutkan dalam Quran dan hadis secara terang, secara nyata. Betul? Jadi ulama itulah yang kerja dia nak congkel, nak korek, nak keluarkan hukum hakam yang tersirat dalam Quran dan hadis tu. Itulah ijma' ulama. Tapi masalahnya ada di kalangan orang kita ni yang pahaman dia menolak ijma', tak nak pakai ijma'. Mereka hanya berpegang dengan Quran dan hadis semata-mata. Tahu tak? Tahu tak ada golongan macam tu? Ada mengaji dengan dia orang? Ya dah tu. Siap, saya tahu siap. Kalau saya tahu, saya tak reda jadi murid saya. Saya cakap terang-terang. Saya tak reda yang ngaji dengan saya ngaji dengan orang yang macam tu. Saya tak reda. Sendiri mau ingat. Sebab apa? Tak ada faedah. Tak ada faedah. Tak apa, saya tak tahu, tak apa, Allah tahu. Allah tahu. Diam-diam dia pergi ngaji dengan orang. Tak apa. Saya tak reda. Sebab apa? Pemahaman yang macam tu akan merosakkan. Nampak tak? Sebab tu nampak tak? Mereka
mengajak masyarakat supaya meninggalkan ilmu sifat 20 ni. Sebab apa? Alasannya bukan ajaran Nabi. Bukan ajaran Nabi. Nabi tak suruh. Tak ada hadis Nabi suruh belajar sifat 20. Itu modal dia orang. Kita orang awam ni memandang dia itu sebagai seorang agamawan, ilmuwan, kita kan terpercaya dengan dia. Lebih-lebih lagi pula dia tu kalau latar belakangnya mengaji luar negara, mengaji di angkasa lepas. Tu lagilah membuatkan kita orang awam ni termakan, faham? Weh, jangan main-main, dia tu ngaji di angkasa lepas tu. Dia kata tak wajib belajar sifat 20 ni. Yang kata wajib belajar sifat 20 tu yang duduk dalam pondok, dalam kelapa sawit tu. Yang duduk dalam kelapa sawit tu, yang mengaji sungai pun tak lepas. Ini yang kata tak wajib ni mengajinya luar negara, lepas lautan. Jadi dia kata tak wajib belajar, bukan kata Nabi tak suruh. Kita pun telan lah, percayalah. Sebab apa? Pada kita betul dah tu. Sebab yang bercakap ni tadi ngaji luar negara. Itulah mentaliti kepala otak gitu. Sebab tu di antara bala yang Allah turunkan kepada orang yang tak ada hormat dengan ulama tua-tua dulu, Allah balakan mereka dengan dapat guru yang macam tu. Sebab tu dia tak ada hormat dengan tuk-tuk guru, alim ulama, tuk-tuk guru pondok. Mereka pandang tuk guru pondok ni tak ada sijil, ilmunya tidak diiktiraf. Baik, Allah balakan dengan kamu mendapat guru-guru yang menyesatkan kamu tadi. Nampak tu? Sebab tu jangan sombong. Ulama dulu-dulu je tengok, daripada Tuan Guru Haji Abdul Wahid, mufti apa dulu Melaka ni siapa, semua mengajar sifat 20 ni tuan-tuan. Cuma nak tanya nenek moyang kita sifat 20, kalau hidup lagi lah mereka tuju tanya. Semua mengatakan sifat 20 ni ada dibacakan di mana-mana surau, di mana-mana masjid. Sekarang ni aja dah tak ada dah. Sebab apa? Di antaranya sebab terpedaya dengan pengaruh tadi tu. Mengatakan sifat 20 tak wajib belajar sebab tak ada dalil Qurannya, tak ada dalil hadisnya, Nabi tak suruh, Nabi tak buat, sahabat tak mengaji. Ini yang dimomok-momokkan masyarakat. Lalu masyarakat ni yang satu lagi tadi tu dah memang ada sifat tak elok dah dalam hatinya. Suka memandang orang-orang yang bersijil itu sahaja yang konon-kononnya ilmunya betul. Tuk-tuk guru pondok yang mengaji 30 tahun tu ilmunya tak sah. Ini yang menjadikan mereka itu tadi terpedaya. Nampak tak? Ijma' ulama, mereka tak pakai ijma'. Mereka tolak ijma'. Mereka tak nak ijma'. Mereka nak Quran dan hadis. Kita ahli sunnah wal jamaah, sumber ambilan ilmu hukum hakam dalam agama ni 4. Yang terutama sekali Al-Quran dan hadis. Selain daripada itu, apabila tidak ada hukum hakam yang disebut secara terang-terang daripada Quran dan hadis, mereka kembali kepada ijma' tadi ataupun qiyas. Tapi mereka tak nak, mereka dua ni. Ijma' tak nak. Sebab tu di sisi mereka tak wajib belajar sifat 20 ni. Dia kata tak perlu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar juga sifat 20 ni tak ada faedah, tak dapat pahala. Sebab Nabi tak buat. Sama macam tahlil. Kalau tahlil tuan-tuan nak buat, boleh, tapi tak ada pahala. Sebab Nabi tak buat. Dah bila dengar tak ada pahala, tuan-tuan nak buat tak agak-agak? Makin salam lah tak ada nak buatnya. Tu sekarang dia pandai putar belit sekarang ni. Musang berbulu ayam ni. Dia kata, pakcik, dalil tahlil ni tak ada. Zaman Nabi tak ada tahlil-tahlil ni. Tapi kalau pakcik nak jemput saya buat tahlil, boleh. Tapi tak ada kebajikan lah. Kan lembut je tu. Agak-agak nak buat dah. Kalau dah tak ada kebajikan, tak payahlah ustaz. Dah terkena lah tu. Faham? Dulu dia patuk secara terang-terangan.
Sekarang ni dibelit dulu. Tu cara dia sekarang. Sebab orang dah tahu dia punya gerak dia. Kalau dulu terang-terang dia kata bid'ah ni pakcik, tak boleh ni zaman Nabi. Tu nampak sangat kewahabian dia tu. Tapi sekarang ni dia kelok sini, dia kelok situ. Dia kata bukan tak boleh buat, boleh, tapi tak ada kebajikan lah. Sebab Nabi tak buat. Doa-doa awal tahun, akhir tahun ni Nabi tak pernah buat. Tapi kalau nak buat pun tak apa, tapi tak ada kebajikan lah. Kan lembut je tu. Betul tak? Tuan-tuan terkena tak? Belum kena lagi? Jangan terkena tuan-tuan. Penyakit ni kalau kena tak tahu nak ruqyah macam mana tuan-tuan. Baik ruqyah yang kena setan tu lagi senang lagi. Sungguh. Kalau nak ruqyah yang kena setan tu lebih senang daripada nak ruqyah yang dah kena pahaman Wahabi ni. Tu payah. Dia buat kerah dagu dia. Baik. Ni di sisi kita. Kalau ditanya mana dalil bukti wajib belajar sifat 20 ni secara tafsir, jawabnya ijma'. Kau tak pakai ijma', kau pergi jauh-jauh. Kau tak pakai ijma', pergi jauh-jauh. Gigi jauh-jauh. Kau tak pakai ijma', pergi jauh-jauh. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami. Lakum dinukum waliyadin. Tak kira ustazah ke ustaz ke. Sebab tu tuan-tuan kalau nak mengaji tafsir, mengaji hadis, pastikan yang mengajar kita hadis tafsir tadi orang yang berakidah sifat 20 ni. Jangan main tadah aja tuan-tuan. Jangan main tadah aja tuan-tuan. Dengar ngaji tafsir, dengar mengajar hadis, kita pergi tadah. Tengok fahaman dia tu dulu. Sebab apa? Dia akan menghuraikan hadis dan Quran ikut fahaman dia. Faham tak tu? Kalau dia bukan fahaman akidah ahli sunnah, dia akan huraikan tafsir nanti, dia akan hurai ikut fahaman dia. Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit, Tuhan turun di langit dunia. Macam itulah dia akan tafsirkan ayat-ayat tadi. Sebab akidah dia begitu. Faham tak? Faham ke faham? Bukan cakap main-main ni tuan-tuan. Sebab baru ni ada orang tanya, Ustaz, baru ni saya pergi mengaji tafsir, dengar Ustaz tu huraian je lah, Tuhan duduk kat atas, Tuhan duduk kat atas. Kau pergi mengaji buat apa? Jangan pergi mengaji dah. Tak payah, tak wajib pun mengaji tafsir dah. Lagi merosakkan kau nanti kalau pergi. Bukan wajib pun, fardu kifayah je. Jangan sebab ilmu fardu kifayah tadi rosak akidah kau nanti kan. Pergi cari untuk guru yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, pergi ngaji tafsir dengan mereka. Tu tak apa. Hati-hati tuan-tuan. Sebab tu tadi saya cakap jangan main mengaji je. Akhir zaman ni kena hati-hati tuan-tuan. Sebab puak-puak ni banyak dah. Di surau, di masjid, di sekolah, semua masuk dah. Hati-hati. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya. Maka barang siapa mengingkar, kata tak boleh, kata jangan, dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia. Siapa-siapa yang kata tak wajib tahu tentang ada Allah, tentang sedia kala Allah, tentang ketunggalan Allah, tentang Allah tak serupa dengan makhluk, dia kata tak wajib tahu, maka jadi kafir lah dia. Jadi kafir lah. Sebab wajib setiap Muslim ada pegangan terhadap Allah. Tapi kalau dia kata tak payah ambil tahu, ada Allah ke tak ada Allah ke, tak payah ambil tahu, Allah tu satu ke, Allah tu tak serupa dengan makhluk ke, tak payah ambil tahu, orang yang kata begitu kufur lah dia. Faham tak? Sebab wajib setiap muslimin ada mesti ada akidah. Mesti ada akidah. Tak kira laki, tak kira perempuan, tak kira. Wajib ada pegangan dalam hati terhadap Allah. Walaupun dia orang biasa, walau dia orang semiskin apa pun, dia mesti ada akidah terhadap Tuhan. Mesti. Kerana ia mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan, kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20. Ada itu setengah daripada sifat 20 itu bererti tidak boleh kata Tuhan ada,
Tanya dia, kalau dia larang, dia kata jangan mengaji sifat 20, tanya dia apa alasan, kenapa saya tak boleh mengaji sifat 20? Sedangkan dalam sifat 20 tu nak mengajarkan sifat-sifat Allah seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. Rasul mengajar kepada sahabat tentang adanya Allah, betul? Jadi dalam kitab sifat 20 ni pun nak mengajar kita tentang adanya Allah. Nabi SAW mengajar sahabat tentang ketunggalan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, jangan mensyirikkan Allah. Begitu juga ilmu yang ada di dalam sifat 20. Jadi apa perbezaan? Kenapa kita tak boleh belajar? Cuba tanya dia, apa salahnya? Adakah semata-mata dengan sebab Nabi tak ajar tu tak boleh mengaji? Adakah dengan sebab semata-mata Nabi tidak bercakap, Nabi tak suruh, wahai muslimin, hendaklah kamu mengaji sifat 20, adakah semata-mata tak ada hadis yang macam tu, maka jatuh hukumnya haram belajar sifat 20? Bid'ah yang qabihah, benda yang sesat, yang menyesatkan. Saya tanya dia, tanya dia kenapa. Tapi biasa alasan dia itulah, alasan dia sebab Nabi tak suruh, tu je alasan dia. Sebab Nabi tak suruh, sebab zaman Nabi tak ada, sebab sahabat pun tak mengaji sifat 20. Itu je alasan dia, tuan-tuan. Maka tuan-tuan kena cerdik, faham balik betul-betul. Ini kaedah nak mengetahui akidah yang betul seperti yang Nabi ajar kepada sahabat. Cuma nama kaedah ni sifat 20. Cuma kaedahnya sama, maksudnya kaedahnya lain tapi maksudnya sama. Lepas tu cuba tanya dia, apa pandangan kamu tentang orang yang mengaji Iqra, daripada bebal Quran jadi betul baca Quran dengan sebab Iqra? Apa pandangan kamu? Tanya dia, awak baca Quran dulu, awak pandai baca Quran, awak mengaji apa? Saya tanya dia, awak mengaji apa dulu? Kaedah apa yang awak mengaji Quran dulu? Dia kata muqaddam. Macam mana muqaddam? Nabi tak mengajar muqaddam. Jadi bagaimana? Adakah salah? Adakah sesat? Adakah dengan sebab kamu mengaji muqaddam dulu, sekarang ni bacaan Quran yang kamu baca ni bercanggah dengan apa yang Nabi baca? Dia kata betul. Dah, apa salahnya kaedah yang berbeza? Biar dia cerdik sikit ke belotak dia tu. Faham tak tu, tuan-tuan? Kita pun kena cerdik juga, tuan-tuan. Kalau tak nanti kita diperbodoh-bodohkan oleh dia. Dipermain-mainkan, dipersenda-sendakan, diperbodoh-bodohkan oleh golongan tu. Dia cukup suka, tuan-tuan. Dia momok-momokkan kita. Sebab tu ada masjid yang tak ada pengajian sifat 20 ni. Tak ada. Sebab tu kalau nak lantik orang jadi AJK masjid, pengerusi masjid, pastikan dia orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang megang masjid ni tadi orang yang berakidah wahabiyah, dia akan menghalang ilmu ni daripada masuk di masjid. Dia tak akan benarkan. Dia akan menyebarkan pahaman dia tadi. Lagi dia nak tutup lagi ada. Sebab tu tuan-tuan kena cerdik juga. Jangan biarkan orang-orang yang berpahaman lain duk pegang masjid. Nanti habis ni. Semua dia nak cantah ni, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Sebab tu banyak masjid isi dengan apa? Fardu kifayah aja. Tafsir hadis, tafsir hadis, tafsir hadis, sirah, fiqh. Tauhid tak ada. Tauhid tak ada, padahal tauhid tu fardu ain, tuan-tuan. Banyak tempat tak ada. Masjid juta-juta tapi tak ada pengisian fardu ain. Malang sungguh. Masjid juta-juta. Masjid juta-juta tapi pengisian fardu ain tak ada. Allah, malang sungguh lah. Jaga baik-baik orang yang jadi ahli jawatan kuasa masjid. Kamu akan dipertanggungjawabkan besok. Ahli qaryah tak dapat belajar fardu ain sebab kalian tidak mempersiapkan kelas pengajian fardu ain di tempat kalian, sedangkan kalian diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seronok nak mentadbir begitu je tapi tak tahu. Setiap hari Ahad kalau yang berdekatan dekat Masjid Tanah boleh datang Masjid Sultan Abdullah. Kita baru baca baru ni 2 orang yang datang masjid. 7, 8, 9, 10 tahun dah masjid tu tak ada mengaji sifat 20.
Kalau tuan-tuan rajin datanglah. Lepas tu tuan-tuan pergilah lepak kat Penggalan Balak pergi mandi. Hari Ahad minggu pertama dengan minggu ketiga 9.30 pagi. Bawa tikar, bawa piuk sekali ya. Lepas tu terus pergi Penggalan Balak pergi mandi. 2 orang yang ngaji tuan-tuan. Kesian kita. Masjid besar. Saya tanya, tak pernah ada ke kuliah tahwid? Tak pernah ada. Tak pernah ada kata dia. Lepas tu saya kata saya bukan nak nunjuk pandai dah. Saya kesian. Sebab saya dah banyak dengar di masjid tanah ni, banyak dah kena pahaman tu. Sebab tu saya ikut bola mana pun saya nak masuk dalam masjid tu juga. Usaha mudah-mudahan jadi asbab boleh mengembalikan balik. Itulah nak harap kawan-kawan yang memahami, membantu, menyokong lah, mudah-mudahan. Pak masyarakat dah banyak yang terpedaya dengan pahaman tu. Tak wajib belajar. Jadi tak ada. Nampak tak ada. Kesian. Orang nak belajar tapi tak ada. Masjid Sultan Abdullah kat Pekan Masjid Tanah tu, Masjid Putih orang panggil, Masjid Putih. Masjid baru tu, masjid besar tu. Masjid Putih. Daripada situ ke Tanjung Bidara 15 minit je. Minggu pertama dengan ketiga baru baca, baru mukadimah. Kitab ni baru mukadimah jugalah. Baru bismillah. Baru bismillah. Baru bismillah wassalatu wassalam. Baru sampai situ baru. 2 orang mengaji. Jadilah kita cakap. Mudah-mudahan lama kelamaan orang datang mengaji. Baik, kemudian sikit lagi. Nak habis dah. Maka barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tak wajib. Siapa kata tak wajib tahu tentang ada Allah, sedia kala Allah dan sebagainya yang ada termaktub dalam sifat 20 ni, maka rosaklah akidah dia. Maksudnya orang ni melarang kita mempelajari sifat yang wajib bagi Allah. Kenapa nak larang kami nak belajar tentang sifat Allah yang wajib ada pada Allah, yang wajib kami iktikadkan? Kenapa larang kami? Kenapa tak boleh belajar? Tu. Setengah daripada sifat 20 itu berartinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Maka orang yang tak boleh berkata dengan ada Tuhan itu adalah orang kafir. Orang yang tak boleh nak cakap ada Allah, tak boleh nak cakap sedia kala Allah, tak boleh nak cakap Tuhan tak serupa dengan makhluk, ini orang kafir. Kalau dia orang beriman mesti nak kena cakapnya. Wal'iyadha billah min dalik. Minta Allah Ta'ala jauhkanlah diri kita daripada terpedaya ataupun terikut daripada pahaman-pahaman yang menolak ataupun mengingkari sifat-sifat yang disebutkan oleh ulama dalam pengajian sifat 20 tu. Demikian lagi tidak sah iman. Tak sah iman, tak laku iman dia, tak laku. Apa maksud iman? Amalan i'tiqad dalam hati, itu iman. Islam apa? Amalan zahir. Faham baik-baik tuan-tuan? Islam bermaksud amalan zahir. Iman bermaksud kepercayaan dalam hati yang betul. Jadi lain-lain tu. Lain-lain. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia ni? Siapa dia orang yang dikatakan tak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah ni? Di sisi manusia di Islam. Sisi manusia di Islam, atas dunia di Islam, tapi hakikatnya di sisi Allah dia tidak Islam, dia tidak beriman, dia kufur dengan Allah. Siapa dia ni? Orang-orang yang tidak peduli. Makna tak peduli tentang Allah. Ada tak kata, tiada pun tak kata, bahkan semata-mata senyap. Maksudnya tak ambil pot tentang Tuhan. Mudah cakap begitulah. Tentang Tuhan ni tak ada ambil pot lah. Asalkan aku hidup mewah, kaya, berini, beranak, berita dah lah. Tuhan ni ada ke?
mesti ada ke, mesti satu ke, mesti tak serupa dengan makhluk ke, mesti tidak bertempat ke. Aku tak berapa nak peduli benda-benda macam ni, tak ambil pot orang jenis macam ni kafir. Sisi Allah dia kufur. Adapun pada zahir dihukum akan dia pada zahir dia dikira Islam lah, sebab lidahnya mengucap la ilaha illallah, zahirnya semayang, zahirnya tutup aurat, kira pada zahir dia kira beriman lah tu. Tapi sisi Allah dia tak boleh lari, sebab Allah tahu yang di dalam hatinya selama dia hidup memang tidak ada pegangan langsung terhadap Allah. Jadi di hari maksud selepas pada mati dia tak boleh lagi lah, atas dunia dia selamat lah. Orang yang macam ni, na'udzubillah. Sebab tu kita kena ajak anak bini kita mengaji akidah ni, ambil tahu tentang Allah, biar ada pegangan tentang Allah. Ajak kawan-kawan kita, mari belajar akidah, mari belajar akidah. Sebab orang yang tak peduli tentang akidah terhadap Allah ni, zahirnya Muslim, hakikatnya kufur. Na'udzubillah min zalik. Kalau mati dalam keadaan begitu, kekal dalam neraka selama-lamanya, tuan-tuan. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun pada zahir dihukumkan akan dia Islam jika ia berasal daripada keturunan Islam, maka wajiblah orang yang hidup membicarakan, yakni menguruskan kematiannya apabila mati. Orang-orang macam ni bila dia mati, wajiblah kita orang hidup ni menguruskan seperti mana biasa, mandikan, kafankan, solatkan, tanam di tanah perkuburan orang Islam. Sebab kita tak tahu hakikat hatinya begitu, faham tak? Kita wajib bersangka baiklah, tengok dia semayang, dia syahadaki Islam lah tu. Ada pun dalam hatinya itu dia di antara dia dengan Allah. Ni cuma musannif nak bagi tahu undang-undang dia supaya kita maklum, supaya jangan kita termasuk dalam golongan yang macam tu. Bukan nak menuduh siapa-siapa. Ni undang-undang nak cerita siapa yang macam tu hidup di atas dunia ni, tahu makan, berbini, beranak, bergeta je, tapi tentang Tuhan tak ada peduli, tak ada ambil pot. Kata ulama usuluddin, orang macam ni zahirnya Islam, di sisi Allah dia tak beriman. Tu maklum siapa dia, mana kita tahu. Siapa-siapa siapa-siapa yang macam tu kita bukan kata si anu dah. Kita bukan menjatuhkan hukum si anu dah. Kita cerita tentang hukum, begitu hukum undang-undang akidahnya. Kan itu awal kitab ni dah bagi tahu dah. Agama bermaksud apa? Agama bermaksud undang-undang yang datang daripada Allah, yang mana undang-undang yang datang daripada Allah yang dinamakan agama ni melibatkan macam-macam perkara. Ada undang-undang ibadat, ada undang-undang muamalat, ada undang-undang jenayat, ada undang-undang akidah. Jadi di antara undang-undang akidah, itu dia undang-undang dia. Barang siapa yang waktu hidup dalam hatinya tak peduli tentang pegangan dalam hati terhadap Allah, Allah tu bagaimana, apa yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah tak peduli, maka orang yang jernih macam ni di sisi undang-undang akidahnya, dia tidak beriman dengan Allah walaupun pada zahirnya sembahyang puasa sekalipun. Faham tak tu? Walaupun pada zahir sembahyang puasa, dah pergi haji, dah pergi umrah, buat macam-macam dah, tapi rupa-rupa dalam hati tak ada pegangan langsung tentang Allah, maka di dunia selamatlah dia, balik akhirat mati sebagai orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Tu hati-hati tuan-tuan. Sebab tu kita ni disuruh belajar banyak benda yang kita nak kena tahu. Banyak benda yang kita nak kena mengaji, banyak benda yang kita nak kena tak tahu. Yang kita nak kena tahu. Kalau kita tak belajar, banyak benda yang kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak nak ambil peduli. Kena mengaji. Time cari duit, time mengaji kena mengaji. Jadilah sikit-sikit, lama-lama dapat sikit. Alhamdulillah. Jadilah tuan-tuan ni. 9.30, 10.30. Banyak ni masa ni. Macam mana boleh terlebih ni? Minggu depan potongan setengah jam ni. Cukuplah tuan-tuan.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan sekalian yang hadir dan sekalian yang lain, masuklah ibu bapa kita, anak bini kita, suami dan sebagainya, kawan-kawan kita, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberi umur yang berkah, diberi kesihatan, keafiatan yang baik, diluarkan rezeki yang halal lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita, di turunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba yang bertakwa, memiliki hati yang bersih daripada sebarang jenis penyakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghiaskan hati kita dengan segala sifat-sifat mahmudah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, dan mudah-mudahan Allah sentiasa memilih kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri kita, anak bini kita, keturunan kita daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, demam, batuk, sesama dan macam-macam penyakit yang lain, mudah-mudahan diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah diberi hati yang sabar dan sentiasa bersangka baik dan redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dzakar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Innahu minhu. Allah. Satu saja Allah. Jumpa lagi. Jumpa lagi. InsyaAllah. Barakallahu musim ni masih musim kasihan, jaga kesihatan. Duduk mana? Kasih kan? Kasih banyak saya. Dalam proses lambat sikit, panjang cerita. Itulah tu nak minum kat tu. Nak minum kat tu. Gapo dia pula tu? Allah, jazakumullah khair. Terima kasih. Masya-Allah, siap ada ubat sekali. Terima kasih. Jazakallah khairan. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. InsyaAllah.
sudah dikira terlepas dari dosa. Terlepas dari dosa. Kalau betul cara kita mengaji, insya-Allah. Kalau gurunya betul, ambilan ilmunya betul, boleh melepaskan tuntutan fardu ain juga. Tapi nasihat saya, jangan semata-mata mengharapkan kelas secara online, jangan. Kalau ada kelas-kelas yang berdekatan bertalaki, itu terlebih baik, itu terlebih utama. Kerana keberkahan dalam majlis bertalaki itu lebihlah daripada kelas pengajian secara online ni. Tapi dengan online ni pun boleh melepaskan tuntutan fardu ain juga. Tapi syaratnya kena mengaji betul-betul lah. Kena mengaji betul-betul, kena ikuti macam biasa. Kena ada kitab, kena bersungguh. InsyaAllah dengan doa-doa yang baik. Doa yang baik, terima kasih yang mendoakan. Moga dikembalikan. Doa yang baik dikembalikan kepada yang mendoakan, insyaAllah. Boleh. Gunakan kemudahan. Bang, ramai bang. Macam mana dia ramai? Ustaz mungkin datang juga sebelum kan. Banyak baru ada yang 3 tadi yang ada kan. Dia daripada sebenarnya saya tengok Isnin sekarang Rabu lagi dia baru. Tapi yang Ustaz patah dengan Okey, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Dekat Paya Lebar tu memang. Dekat Paya Lebar. Paya Lebar tu memang lain, saya tak tahu nak buat macam mana lah itu. Sebelum sampai Lubuk Cina. Situ memang Masjid Putih lah. Bukan Masjid Tanah. Saya pernah solat kat situ 2 hari rumah kawan. Kita cantik masjid ni. Tak ada orang. Tak. mungkin waktu besar. Ayat semestinya. Mungkin tu pun baru first time. Itulah saya ajak kalau kawan-kawan yang ada dekat-dekat situ bolehlah datang meramaikan. Boleh, insya-Allah. Tak ada info yang tepat sebenarnya. Memang dalam tu ada banner ni dalam grup. Nantilah saya share kat abang Ismail ke, nanti minta abang Ismail. Dalam Ustaz share dengan saya sebab yang postkan kat grup ni saya. Boleh. Saya postkan. Boleh. Betul, jangan datang semua orang. Kalau Siapa? Bukan. Pengerusi dengan ada kawan kan. Abang buat. Masjid baru dia buat. Itu kan baca CM Sulaiman. Rumah haji ni pada Ustaz Nizam itu Ustaz Nizam itu ulama dah start kan. Mula banyak macam ni. Lepas tu balik ke rumah haji ni ada Ustaz Rahman tu. Bila Ustaz Najib post dekat dunia ni daripada di sini kan, post kat dunia ni orang datang kata Ustaz nak mari kemudian tu dekat semua sini ramai yang dekat. Alhamdulillah. Kitab kadang-kadang semua kitab ni dari kita lain dah tak sama. Berapa orang tadi dia? Berapa orang tadi? Ini kalau macam tadi ni saya rasa kalau satu baris ni 4 lah. Sepah tu. Empat dengan sini lagi. Dan 3 orang tadi yang datang seorang ni ada bawa kawan dia 2 orang yang kiaran. Dia datang dari sini. Muslim. Dia post dekat grup. Dia tahu dia bawa kawan dia India. Dia minat dengan Islam. Ini dibawakan. Ya.
Bagilah mudah-mudahan dapat hidayah. Zohor tak ada kelas. Zohor sepatutnya hari ni kelas dekat Petronas, tapi dia orang ada jemput Habib Naufal kalau tak silap. Dia minta Habib Naufal buat ambil kelas Zohor, minta laluan. Dia ambil masa saya lah. Saya kata tak apalah, baguslah, teruskanlah. Jadi Zohor tak ada. Bolehkah, ada pernah bertanya, wajib ke kita solat taubat? Ustaz nak tanya, boleh. Ada yang pernah bertanya, wajib ke kita solat taubat? Solat taubat tak wajib. Yang wajibnya bertaubat. Sunat, sembahyang sunat taubat. Bertaubat tu wajib. Sembahyang sunat taubat itu sunat. Dua benda beza tu, bertaubat dan sembahyang sunat taubat. Sama-sama Kak. Macam mana kita nak tahu ustaz tu Wahabi? Nak bertanya dengan dia. Buat tanya-tanya. Boleh buat tanya-tanya. Dia tak nak. Buat tanya-tanya macam ni. Ustaz, saya ni keliru lah Ustaz. Ngaji sifat 20 tu boleh ke tak boleh? Buat tanya macam tu. Kalau tanya orang ni cakap orang Johor malu dia, aku Johor semua kena Saya macam kecil bila belajar. Itu penting ke tak penting? Tanya Ustaz, apa hukum belajar sifat 20 tu Ustaz? Kalau dia kata kalau nak mengikutkan apa tak wajib, tu ya dah tu. Dia kalau ahli sunnah wal jamaah mesti dia kata wajib kena belajar. Itu panduan. Kalau dia kata tak perlu belajar ataupun harus saja, bukan dia lah tu. Jangan harap kita tak lupa lah. harap-harap lah. Tapi nak kena hati-hati sebab mengambil guru ni mengambil agama. Salah guru, salahlah agama kita. Salah guru, salah agama. Tapi kita nak tanya tadi Ustaz cakap saya tak redha kalau Ustaz kata kita pergi belajar yang lain kan. Habis macam mana kalau kita nak pergi tu untuk kita nak tahu di mana penyelewengan dia tu? Itu lain. Kalau atas tujuan kita dah pandai tak apa. Takut kita pergi dalam keadaan kita tu jahil. Takut nanti kita terkena. Banyak yang macam tu. Mula-mula nak pergi dengar-dengar, lama-lama tak perasan dah terikut. Nak panggil balik payah dah. Banyak yang kena macam tu. Dia kata tak ada salah apa tak. Dia kata tapi mana saya nak tahu lah Ustaz satu, bila kita belajar ni kan sifat 20. Nanti ada lagi satu yang biasa yang orang panggil tauhid 3. Di mana kita bercanggah antara tu kat mana? Dia tauhid 3 tu asalnya betul. Yang jadinya yang dia diselewengkan tu, ada tempat yang diselewengkan tu. Maknanya dia punya uluhiyah, rububiyah, betul. Asma wa sifat tu betul. Huraian dia tu. Dia tidak amanah pada menghuraikan benda tu. Yang 3 tu juga. Di situ yang ada. Di situ dia akan masukkan situ sehingga mengkafirkan, mensyirikkan orang-orang yang bercanggah dengan fahaman. Itu insya-Allah nanti kita huraikan. Dia asalnya betul tauhid 3 tu. Tapi mereka di satu tempat mereka mengelirukan, mereka tidak amanah dalam menghuraikan, sehingga mereka mengkafirkan, mensyirikkan orang yang bertawassul dan sebagainya. Yang katakan menjadi benda ni banyak kan belajar yang dekat you kan. Kat situ maknanya dia ada masukkan selitkan ni juga lah tu. Betul, kalau dah tutulah dia punya huraian ni. Sebab tu orang yang pegang dengan tauhid 3 tu, macam itulah fahaman ni. Nak cari yang betul-betul payah. Sebab dah diselewengkan. Sebab dia kan dari asal dia kan tak ada ilmu, lepas tu dia terus dah masuk tu, jadi untuk nak kita ni dah jadi kalau dia orang kata belajar tauhid 3 tu, kebanyakannya memang akan berlaga. Asalnya betul, dasarnya betul, tapi kat pertengahan tu penghuraian di situ ada diselewengkan kat situ.
Maka dalam tu pun ada orang Ada bang. Saya kalau kita tengok kalau perkembangan yang telah berlaku di dalam masjid surau, pihak-pihak ini telah berkembang kan kata dia. Jadi kenapalah tak bendung, tak dibendung. jabatan berkuasa. Betul. Kalau kita fikirkan balik, mungkin orang pun dah ada serap di dalam. Memang betul. Dia tak berat-beratkan. Baru ni kawan saya pergi kursus apa benda, minta maaf lah cakap. Kata Datuk Mufti pun kata tak payah gaduh-gaduh lah. Dan macam mana? Gaduh. Ha. Gaduh. Maksudnya biarlah. Makna biar tak ada masalah. Itu yang kita kat bawah ni lah yang nak kena ni. Sebab sampai peringkat ke atas dia orang tak tegas. Dia tak macam kat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tegas. Terus dan betul. Ini dia kata tak apa, jangan gaduh-gaduh lah pasal tu. Ini bukan benda kecil kan. Kalau kita dah buka jalan, jadi macam mana ni kita kesian ni masyarakat orang awam. Macam orang alim tak apalah, dia boleh nak bagi-bagi kan. Macam orang awam, kalau dah melibatkan akidah macam mana? Kalau masalah bab fiqh yang furu'iyah tu tak ada masalah. Kita pun tengah belajar kan, masih belajar. So banyak ustaz-ustaz kita belajar. Lepas tu ustaz-ustaz pun pesan kepada kita, jangan kita selalu buruk ustaz. Saya bukan cakap pesan tu. Tapi kalau tak bukan, itu saya pernah saya pergi kat surau saya sebenarnya. Saya selalu dia start mengajar doa ini, tapi macam saya macam tak betul. Dia terang pasal maghrib waspi tak betul, dia terang pasal tak betul. Macam mana pula ini ustaz? Kalau dia orang yang jenis tidak bermazhab tu mengajar kita fiqh, dia akan huraikan cara dia. Tu yang kita tak nak. Orang jadi masyarakat jadi pening. Kita mazhab Syafi'i. Kalau kita mengaji fiqh, kalau mengaji solat, memang kita akan mengikut apa yang diajar oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau jenis mereka, dia ni jenis lain. Dia akan campur aduk. Kalau menurut kita besar tu Tapi Ustaz dia tak ada kitab tu macam Ustaz Nizam macam kita. Ustaz Nizam macam kita kan. dia kalau dia baca kitab-kitab yang dah diolah, Kitab-kitab moden, macam kitab moden banyak. Ustaz Nizam suka ajar kita turah Ustaz. Ustaz Jawi. Yalah, kitab turah. Sebenarnya kitab-kitab lama, kitab turah lah. Kitab moden tak salah. Kalau kitab moden isinya tak bercanggah dengan kitab-kitab lama, tak apa. Tak ada masalah. Macam-macam tu lah kita takut. Waalaikumsalam. Kita takut terkena. Kesian kadang orang-orang semangat nak berubah, orang sangat semangat nak berhijrah, tiba-tiba terkena dengan pahaman macam tu. Saya tanya Ustaz macam mana Dewan Tauliah khusus mengejar ni kan. Kalau bang simple sangat. Itu saya pergi tu simple sangat soalan dia. Tak, lagi satu, dia orang ni pandai berlakon. Dia ni pandai berlakon dalam nak mendapatkan tauliah. Dia orang boleh bermuka-muka. Dia boleh bermuka-muka dengan belum sebelum macam mana saya boleh minum bukan saya dah minum tadi. Baik insya-Allah jumpa lagi insya-Allah bobe lupa nak minum sama-sama jumpa lagi insya-Allah. Ni okey lah ni kalau tidak ni Apa saya ingat? apa perkembangan ni Ustaz Noh? Sekarang ni tengah lemah. Ustaz kata tengah kemo, lepas tu dia tengah lemah. Jadi dia tak ada masuk, dia tak upstage besar. Tapi suara saya WhatsApp wife dia kata memang dia tengah stay lah, dia baru kemo. Stay dekat hospital. Kalau dekat WhatsApp tu dia slow kan, memang dia lemah. Kalau kat dia tenaga sikit dia mesti dia kalau start. kat WhatsApp dia senyap, kita tahu dia tak well, dia tak sihat. Itu mana dia angkat tangan pun tak boleh. Dia sekarang ni dekat sini lah, hospital lah. Ustaz Nizam dah balik sana balik orang rumah dia keluar hospital, anak dia pun dah keluar hospital, tapi dengan mesin-mesin sekali. Sebab anak dia tu kena bantuan mesin Ustaz. Sebab rumah dia rasanya doktor sampai tak tahan lah, rumah dia paksa doktor nak bawa balik mesin-mesin ke rumah dia. Menuju ke rumah. Tak ada doktor. Yelah, Hospital kan leceh. memang lah. Kembar anak dia tu Ya, kembar. Satu tu dah okey Ustaz, sihat. Yang siapa? Si Muhammad kan nampak kan? Muhammad yang masa lahir nampak Muhammad ni. Ahmad.
yang seorang ni lah yang memula lahir dia sihat nampak dia. Yang seorang ni lemah. Tapi bila masa lalu yang lemah jadi sihat, yang sihat jadi lemah pula. Oh. Dah 7 bulan dah. 7 bulan. Keluar daripada 6 bulan keluar ICU kan. Lepas tu kat luar dah rumah dia dah. Ingatlah duduk luar. Satu Ustaz pun tak ada orang nak uruskan. Dah duduk sana kan Ustaz. Iyalah. Ustaz dia seorang-seorang siapa nak uruskan makan minum dia kan. Betul. Jadi mesti dia buat very kesian. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, saya dah minum dah. Saya dah minum. Berapa benda tu? Macam dia orang ni. Frozen punya makanan Ustaz. Oh, baik. Anak saya pun demam tu. Demam. Oh Ustaz. Yang kat sana pun demam, yang kat sini pun demam. Sekarang musim apa, cuaca no good. Cuaca tak bagus. Oh sayang. Saya masuk dalam sekali boleh? Boleh? Tapi ini makan makanan ni. Boleh. Ustaz ada kelas ke lepas ni? Lepas ni dapat cuti. Oh ya. Saya punya slot Habib Naufal nak ambil. Habib Naufal tak silap. Dekat Petronas. Saya kata bagi laluan. Itu Habib bagi laluan. Saya tak penting. Ni bang, letak air situ bang. Letak itu bang. Allahu Akbar. Ya Karim. Masya Allah. Panik gadang. Macam dalam oven lah. Subhanallah.